Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarikhu Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatibu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kat mana kita sini ya? Wa minal athar. Wa minal athari an Ali radhiyallahu ta'ala anhu kafa bil ilmi sharafan ay yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu aidan al-ilmu khairun min al-mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala wal malu tanqusuhu an-nafaqatu wal ilmu yazku bil infaqi. Wa an Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu man la yuhibbul ilma la khaira fihi fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun fa innahu hayatul qulub wa misbahul basair. وعن الشافعي أيضا رضي الله تعالى عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة والآثار في ذلك كثيرة معلومة ومعلومة. Ini sambung daripada kelebihan ilmu kerana ilmu dan yang berkait dengan ilmu berkait dengan orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi dah disebut dahulu tentang daripada ayat Quran, apakah ayat Quran dibagi kepada kita dahulu ya, ada 3 ayat, kemudian diberikan kepada kita 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3. Kemudian sekarang ni didatangkan dengan athar. Jadi athar dia lebih umum lah. Athar ada atharus sahabah, atharu as-salafi as-salih, itu boleh lagi. Athar maknanya boleh juga guna athar kepada hadis Nabi pun, tetapi itu umum lah, lebih umum. Min athari Rasulillah, boleh, itu maknanya hadis. Jadi nak kata athar dia lebih umum lagi lah, lebih umum lagi. Pada akhbar, akhbar itu kadang-kadang memang masuk hadis ya. Athar biasanya tak masuk hadis biasa, tapi boleh juga athar. Athar maknanya kesan, peninggalan. Itu masuklah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas oleh ulama-ulama hadis dari segi penggunaan. Jadi bila kita tengok dia kata minal athar, disebut siapa di sini? Disebut Sayyidina Ali dan juga disebut Syekh Asy-Syarih kita lah. Apa nama ni? Syirbini Al-Khatib. Disebut nama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maknanya termasuk juga para ulama salafus soleh, maka dipanggil athar. Maknanya riwayat-riwayat daripada asal daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Cukuplah dengan ilmu itu sebagai satu kemuliaan.
Ilmu itu sebagai satu kemuliaan. Ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Bahawa mendakwa akannya, maknanya akan ilmu tadi, man, itu fa'il ya, man sesiapa yang la yuhsinuhu, yang tidak cekap di dalam, yang tidak elok. Tidak elok maknanya tidak cekap, maknanya tidak pandai ya. Kafa bil ilmi, kafa bil ilmi syarafan. Jadi B tu kata para ulama, B maknanya zaidah, B zaidah. Ilmi ni pula di sini dia jadi maf'ul, maf'ul bih ya. Kafa apa nama ni? Kafa iddi'a'u, kafa iddi'a'u man la yuhsinal ilma ilman. Itu maknanya lebih kurang. Kena apa nama ni, kena renungkan sendirilah ya. Kita tak sempat nak terangkan satu-satu tu ya. Nanti panjang sangat. Tapi maknanya ialah kata Sayyidina Ali, cukuplah tentang kelebihan ilmu itu, cukuplah bahawa orang itu dia mendakwa bahawa dia ada ilmu walaupun dia bukan pandai. Dia dakwa dia adalah ulama walaupun dia bukan ulama. Dia mendakwa. Maknanya orang suka dakwa. Yang suka dakwa ni maknanya suka mengakulah. Dia suka mengaku. Dia suka mengaku ada ilmu. Dia suka mengaku orang yang ada kelebihan lah. Dia mengaku kelebihan. Mengaku. Itu menunjukkan kelebihan lah. Maknanya man la yusni, orang yang tak pandai pun dia apa nama ni, suka mendakwa. Dia suka orang panggil mendakwa bahawa dia ada ilmu. Itu menunjukkan ilmu ada lebih lah. Ilmu itu lebih. Ilmu itu ada kelebihan. Sampaikan orang yang tak ada ilmu pun nak mendakwa dia pun berilmu juga. Itulah ketinggian ilmu. Itulah ketinggian ilmu. Orang yang tak berilmu pun rasa hendak apa nama ni dimasyhurkan sebagai orang yang berilmu. Wa yafraha bihi idza nusiba ilaihi. Dan orang tadi ya, dia pun gembira kalau orang menisbahkan dia kepada ilmu. Orang yang menisbahkan badannya ilmu, maknanya orang kata engkau ni orang pandai ya, engkau ni orang ulama-ulama, gitu. Walaupun dia bukan, dia pun suka. Itu maknanya kelebihan ilmu. Tak usah cerita tentang orang tadilah, ni bukan cerita tentang orang tadi. Ceritanya maknanya siapa-siapa pun kalau orang kata dia itu orang yang berilmu, dia suka walaupun dia bukan berilmu. Kalau kita kata orang tu jahat, kita jahat. Bila jahat maknanya orang tu tak suka. Kata dia engkau jahat, dia akan bela diri lah. Kalau kita kata orang itu apa nama ni, apa nama kita kata suka cakap kosong, contohnya cakap kosong, suka cakap kosong, maka dia akan bela diri lah. Tapi bila kita kata dia ni orang yang berilmu, jadi dia telan saja pujian tu lah. Itu maknanya cukuplah apa nama ni menjadi satu kemuliaan bagi ilmu itu bahawa orang yang tak ada ilmu pun nak mengaku dia ada ilmu. Orang yang dinisbahkan dengan ilmu maknanya orang yang dipuji dengan ilmu tadi, walaupun dia tidak berilmu, dia pun rasa suka sangat. Rasa suka sangat. Itulah kelebihan ilmu. Apatah lagi kalau orang tu betul-betul berilmu. Orang yang betul-betul berilmu. Kita nak cerita tentang kelebihan dia. Wa kafa bil jahli damman ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukuplah kejahilan itu sebagai suatu apa nama ni, suatu benda yang tercela, zaman satu benda yang tercela, suatu kejian, ayatabarra'a minhu, bahawa berlepas diri daripadanya, maknanya tidak mengakulah, berlepas diri daripadanya maknanya tidak mengaku daripadanya, daripada jahil itu siapa? Man huwa fi, orang yang termasuk di dalam jahil, maknanya orang jahil. Jadi mulianya ilmu berbanding dengan jahil. Kalau kata jahil, kau orang jahil, dia kata tak, aku bukan, tidak. Dia tabarra', dia akan berlepas diri daripada jahil. Macam mana kau boleh kata aku jahil? Aku ni begini. Dia akan bela dirilah. Akan bela diri. Jadi ilmu itu semua orang suka. Makna dia.
Kalau dia nisbah pada jahil, itu pun semua tak ada orang suka panggil Abu Jahal. Abu Jahal pun marah kan. Abu Jahlin, Abu Jahal, bapa jahil. Asalnya nama Abul Hakam ni, orang yang paling cerdik lah. Orang yang ada masalah apa, boleh menyelesaikan masalah. Tapi melawan Nabi SAW, jahil sangat. Jahil lawan Nabi SAW. Jahil lawan Quran ni jadi jahil lah. Walaupun tahu banyak urusan dunia, tapi tak tahu sedikit pun urusan akhirat. Tak tahu. Tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu Nabi atau tak Nabi. Kalau begitu, jahil sangat. Maka Nabi tukar gelaran dia, yang orang puji dia, orang cerdik intelek pada zaman dia, ditukar nama kepada orang yang paling tidak cerdik, dipanggil Abu Jahal. Panggil Abu Jahal. Nama dia Amru ibnu Hisham. Jadi itulah maknanya kata Sayyidina Ali, itulah kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Kalau orang kata ada dia itu bersifat berilmu, dia suka. Kalau orang kata dia bersifat jahil, dia tak suka. Itu pun sudah menjadi satu kemuliaan kepada ilmu. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala lagi, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi ilmu pun adalah merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala. Ilmu. Harta pun adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala. Ilmu pun rezeki. Harta pun rezeki. Jadi kata dia, orang yang diberi ilmu itu lebih baik daripada orang yang diberi harta. Maksudnya ilmu lebih baik daripada harta. Itu perbandingan. Perbandingan dia. Ilmu lebih baik daripada harta. Maknanya kalau orang itu dia ada ilmu saja. Orang ni ada harta saja. Maka orang yang ada ilmu lebih baik daripada orang yang ada harta saja. Kalau dia ada dua-dua, yang tu lagi baik. Dia ada ilmu dan dia ada harta. Maka ilmu dan harta tadi boleh digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banding nak kata antara dua tu mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Maka kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu adalah lebih baik daripada harta. Ini pun diceritakan tentang kecerdikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya ada orang Khawarij bertanya kepada Sayyidina Ali, yang manakah lebih apa? Yang lebih baik, harta ataupun ilmu? Maka dia pun jawab satu jawapan. Dia kata ilmu adalah lebih baik kerana begini-begini. Yang orang tu balik. Yang mana yang pula tanya? Sama soalan. Sayyidina Ali bagi jawapan yang lain pula. Ilmu lebih baik daripada harta kerana begini-begini. Jawapan baru pula. Kemudian yang lain sampai 10 orang bagi tanya, bagi jawapan yang lain-lain. Itu menunjukkan keluasan ilmu Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini diberi beberapa jawapan. Katanya ialah al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itu memelihara engkau. Ilmu itu menjaga engkau. Ilmu yang jaga engkau. Wa anta tahrusul mal. Engkau pula, engkau yang jaga harta. Harta kalau engkau tak jaga, hilang dia. Tapi ilmu menjaga engkau. Dia menjaga engkau daripada mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga memelihara engkau daripada mendapat mudarat di dunia ini. Itu satu kelebihan. Wal malu tunqisuhu an-nafaqatu. Eloknya dia tak bubuh apa nama ni, tak bubuh apa, koma lah di sini untuk menunjukkan ayat ni bersambung. Wal malu tunqisuhu an-nafaqatu wal ilmu yazku bil infaqi. Dan harta itu tunqisu anqasa yunqisu, mengurangkannya oleh nafaqah. Nafaqah makna sedekah. Jadi harta itu tunqisuhu an-nafaqatu, belanja. Harta itu apabila kita berbelanja maka mengurangkannya. Harta, banyak harta, mana kita dah beli, mana kita dah sedekah, mana kita dah belanja, mana banyak belanja,
Harta dia macam mana? Harta jadi semakin sedikit. Sedikit. Tunqisuhu an-nafaqatu wal ilmu yazku bil infaq. Sedangkan ilmu pula menjadi semakin bertambah, semakin subur. Yazku zakat, makna subur dan bertambah itu. Bila kita bagi tahu ilmu, mengajar orang yang seumpamanya bil infaq. Kita bagi pada orang pula, mengajar orang pula, maka dia bertambah. Ilmu tadi bertambah. Lain dengan harta. Harta bila dibagi, hilang makin sikit, makin hilang, makin kurang. Ilmu dibagi, semakin bertambah ilmu itu kepada orang yang tukang bagi tadi. Itu antara kelebihan. Jadi jauhlah pemerhatian dia itu ya. Ini dipanggil hikmah, kalam hikmah. Percakapan dia itu mengandungi nilai yang tinggi dari segi pemikiran. Wa an Syafi'i radhiyallahu taala anhu, daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu katanya, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa, sesiapa yang ataupun orang yang makna alladhi, orang yang la yuhibbul ilma, tidak suka pada ilmu, la khaira fi, tak ada kebaikan pada. Orang yang tak suka ilmu ni orang macam mana? Mana orang tak suka ilmu itu sendiri. Dia tak suka pada guru-guru, tak suka pada pelajar-pelajar, dia tak suka pada mendengar ilmu, tak suka. Semua yang berkaitan dengan ilmu dia tak suka. La khaira fi. Suka apa? Suka duit. Itu saja. Dia tak suka ilmu. Ilmu ni tak payahlah belajar, kata dia. Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Tak ada kebaikan padanya. Tak ada kebaikan pada orang yang tak menyukai ilmu. Kalau orang tu suka ilmu tapi dia tak sempat, itu lain. Yang ni orang tak suka ilmu, apalah ilmu buat banyak-banyak pun bukan dapat kerja. Dan seumpamanya. Yang tu maknanya la khaira fi, kata Imam Syafi'i. Tak ada kebaikan pada. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun. Maka seeloknya fala yakun. Jadi lamu apa namanya? Lamu an-nahyi lah ni. Maknanya janganlah. Fala yakun bainaka. Maka janganlah. Janganlah ada, yakun boleh terjemah ada lah. Fala yakun, maka janganlah ada antara engkau dan antara orang tadi, orang yang tidak suka ilmu tadi, ma'rifatun wala sadaqatun. Berkenal-kenal ataupun berkawan rapat. Jangan berkawan. Orang yang tak suka ilmu. Maknanya kalau kita tak kenal lagi, tapi tak payah kenal lah orang kita. Kalau dah kenal dah kawan-kawan, tak payah berkawan bersungguh sangat. Orang yang tak suka pada ilmu. Orang yang tak suka pada ilmu, la khaira fihi, tak ada kebaikan padanya. Sampai begitulah maknanya. Kalau orang yang tak sempat untuk ilmu tapi dia bagi duit untuk orang belajar, dia bagi sedekah untuk madrasah, digalakkan apa semua sekalian, itu lain. Yang ni orang yang tak suka ilmu, sekolah nak suruh tutup. Ustaz ni dia kata cakap saja, belajar agama tak ada kerja. Jadi dia menakut-nakutkan pula orang yang belajar agama, nanti susah, nanti nak kahwin macam mana. Dan macam-macam. Macam-macam. Yang tu la khaira fi. Tak ada kebaikan padanya. Tak ada. Tak payah berkawan pun tak apa. Itu makna kata Imam Asy-Syafi'i. Fa innahu hayatul qulubi. Sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan bagi hati. Mana orang tak ada ilmu, macam hati dia mati. Tak ada. Hati mati. Ya? Dengan tazkirah pun tak ada kesan. Orang mati dengan tazkirah, apa dapat? Kalau orang hidup dengan tazkirah, dapatlah mengambil peringatan. Itu dia. Jadi hati tu kena hidup. Kena hidup. Itu makna nak hidupkan hati macam mana? Itu dengan ilmu. Dan fa innahu hayatul qulub wa misbahu al-basair. Dan dia adalah lampu kepada basirah. Basirah ni makna mata hati. Di sini kita terjemahkan mata hati. Dia adalah merupakan lampu pelita pada mata hati.
Jadi mata hati nak nampak, maka kalau lampu tu terang, ada lampu nampak jalan, ni halal, ni haram. Ini Allah Ta'ala suka, ni Allah Ta'ala tak suka, ini jalan pintas yang betul, ini jalan pintas yang berbahaya. Itu semua sekali dapat diketahui. Itu misbahu al-basar. Itulah lebih ilmu pengetahuan. Jadi menghidupkan hati dan juga menerangkan hati, ya, menerangkan hati sehingga nampak jalan dan boleh melalui jalan yang betul. Wa an Syafi'i aidan radhiyallahu taala anhu, dan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu juga. Ini tentang Imam Syafi'i nanti dia ceritakan dengan lebih detail tentang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tak sebutkanlah di sini. Dan ini nak sebut tentang apa ni? Tentang dalil-dalil yang menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan belajar dan kelebihan mengajar. Jadi diberi ayat Quran, diberi hadis, dan ini diberi asar daripada sahabat dan juga asar daripada ulama-ulama salafus salih. Kata Imam Syafi'i lagi, talabul ilmi afdalu min salati an-nafilati. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat sunat. Menuntut ilmu adalah lebih baik daripada solat sunat. Jadi kalau menuntut ilmu itu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Maka ilmu fardu ain, maka tentulah lebih tinggi kedudukannya. Kalau tak ada ilmu fardu ain tu tak boleh nak semayang, tak boleh nak mengeluarkan zakat, tak boleh nak buat yang wajib-wajib atas setiap seorang itu. Fardu ain dia berbeza-beza lah. Tapi yang umum ni, yang semayang itu fardu ain semua orang lah. Kalau yang berniaga bagi yang berniaga lah. Kalau yang melukis bagi yang melukis dengan seumpamanya lah. Jadi dia ada ilmu fardu ain. Ilmu yang fardu ain bagi setiap orang tak sama. Orang kahwin 2, kahwin 3 tak sama lah dengan orang yang kahwin 1 saja. Jadi fardu ain dia, ilmu itu bertambah lagi. Ilmu berkait dengan qisbah, pembahagian malam dan seumpama. Jadi ilmu zaman dulu ada ilmu berkait dengan hamba. Pada zaman ni dah tak ada hamba. Jadi ilmu tu tak jadi masalah lah pada zaman kita ini. Itu dia. Tapi dia jadi fardu kifayah lah. Nak baca kitab-kitab, kita nak tengok kias dia dan seumpamanya, perbandingan dia. Dia kena tahu juga. Tahu itu dipanggil fardu kifayah. Jadi yang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah dan ilmu yang sunat itu pun adalah lebih afdal daripada sembahyang sunat. Daripada sembahyang sunat. Lebih afdal bukan maknanya tak payah sembahyang sunat, bukan. Apabila kita dah belajar ilmu, sembahyang sunat itu ada kelebihan, maka kita sembahyanglah. Ilmu tadi mengajar kita bahawa sembahyang sunat ini, sunat rawatib ni kelebihan dia, sembahyang sunat ni ada sunat muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada semua sekali. Maka kita pun buatlah. Yang ni pasal apa dia buat perbandingan ni, seolah-olah kalau dia tak nak belajar. Tak apalah, aku nak ibadat sajalah. Ibadat tu dengan makna sembahyang, puasa itu saja. Belajar macam mana, apa maksud daripada puasa, apa maksud daripada sembahyang, itu tak nak belajar. Jadi kalau begitu rugi. Maka jalannya ialah belajar dan juga beramal, kedua-duanya. Jadi majlis ilmu, menuntut ilmu, banyak keadaannya dia adalah lebih afdal daripada sembahyang sunat. Kalau ada majlis ilmu, kita pun duduk sekali, sekurang-kurangnya dapat rahmat. Khaffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi kelebihan pada orang yang berada di dalam majlis ilmu, walaupun dia tidur saja, walaupun dia tak faham pun, tapi duduk dalam majlis ilmu ada banyak lagi keberkatan. Sekurang-kurangnya ketika dia berada dalam majlis ilmu, dia tidak melakukan dosa. Itu sekurang-kurang. Itulah dibilang, disebut oleh para ulama tentang kelebihan berada di dalam majlis ilmu. Kalau begitu, kalau ada sembahyang sunat, sembahyang sunat yang tidak muakkad tadi, bukan yang rawatib tadi, sunat mutlak itu,
Maka kalau ada majlis ilmu, lebih afdal kita duduk lagi di situ. Dapat pahala lagi besar. Lagi besar. Itu maknanya. Wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan daripada Ibnu Umar. Ini sahabat. Ini asal daripada sahabat. Tadi asal tadi dia kata pada Sayyidina Ali. Ini pun Sayyidina Ali satu. Ini pada sahabat juga. Itu Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini faqih ya. As-sahabah. Ulama fuqaha min as-sahabah. Ulama ahli fiqh. Orang yang sangat memahami hukum di kalangan sahabat Nabi SAW, antaranya ialah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma itu balik kepada Allah Ta'ala meredai keduanya, iaitu keduanya sahabat semuanya, ya? Iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bapanya, dan anaknya Abdullah itu pun sahabat Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Menghadiri satu majlis fiqh adalah lebih baik daripada beribadat 60 tahun. Nak katakan besar ni menghadiri majlis. Kadang-kadang salah ni dia guna majlis fiqh, maknanya majlis mengetahui halal dan haram. Majlis mengetahui halal dan haram, maknanya sebahagian pada hukum fiqh adalah lebih baik daripada beribadat 60 tahun. Tak tahu yang mana halal, yang mana haram. Bila yang haram kadang-kadang boleh menjadi halal, dan bila yang halal kadang-kadang boleh menjadi haram. Jadi oleh kerana itu lebih baik menghadiri majlis fiqh. Maknanya belajar itu penting. Penting buat ibadat untuk ibadat badaniah, ibadat maliyah apa semua sekali itu pun penting juga. Nak bagi sah mesti ada dengan ilmu. Kalau kita belajar sikit, bila kita nak buat banyak tu, nak buat banyak amalan, maka kita jumpalah keadaan-keadaan yang terdesak, keadaan yang susah. Kalau tak ada ilmu tadi, susah kita nak menyelesaikan masalah. Oleh kerana itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menghadiri satu majlis ilmu, majlis fiqhin, majlis mengenal halal dan haram itu, adalah lebih baik kalau daripada beribadat selama 60 tahun dalam keadaan engkau tidak mengetahui, tak tahu apa dia punya kekurangan dia, macam mana nak menambahkan ketinggian mutu amalan ibadah tadi, apa makna dia apa semua sekali. Maka itu dia lebih baik duduk dalam majlis daripada ibadat yang tak ada ilmu. Ada ilmu maknanya ilmu yang sikit saja cukup-cukup. Cukup-cukup. Kalau tak ada ilmu nak buat ibadat macam mana? Kenalah ada ilmu juga walaupun sedikit. Kalau buat ibadat tak ada ilmu, memang kebanyakannya tak sah lah ibadat tu. Kebanyakannya kerana tak ada ilmu. Ini perbandingan saja, perbandingan. Bukan makna jangan kau buat ibadat 60 tahun, kau pergi hadir majlis satu majlis ilmu lebih baik pada ibadat. Ini galakkan saja. Ini bukan maknanya jangan buat ibadat, bukan. Galakkan, galakkan nak kata ada lebih. Ibadat tu kena buatlah, gabunglah antara ilmu dan juga amal. Wal atharu fi dhalika kathiratun wa ma'lumatun. Dan athar riwayat-riwayat yang begitu daripada sahabat Nabi dan juga para ulama salafus salih tentang kelebihan ilmu itu banyaklah sekali, banyak sekali. Maka kita macam mana menggabungkan? Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak salah saya, rahimahullah ta'ala. Kata aku tengok anak murid aku ni kebanyakannya dia belajar ketika umurnya sebelum 40 tahun. Bila dah 40 tahun maka mereka sibukkan diri mereka dengan beramal. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam keadaan biasa itu amal lagi, beribadat. Satu hari satu khatmah. Satu hari khatam satu Quran. Pada bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Itu nak ceritakan banyak dia baca Quran. Imam Ahmad bin Hanbal banyak pula dia solat. Setengah riwayat kata sampai 1000 rakaat satu hari. Tapi itulah keberkatan masa pada para ulama itu, Allah Ta'ala beri sampai begitu rupa. Sampai begitu rupa. Oleh kerana ada ilmu tadi, dia pun menjadi ahli ibadat. Jadi ahli ibadat. Ini ada orang yang ibadat dia lebihkan yang puasa.
Ada orang lebih sembahyang, ada orang lebih Al-Quran, ada orang lebih sedekah, ada orang lebih zikir, macam-macam lah. Macam-macam. Itu adalah perbahasan para ulama mana yang lebih afdal dan seumpama. Jadi kebanyakannya duduk pada sembahyang dan juga berpuasa. Itu ibadat badaniyah. Tapi para ulama ini menyatakan yang lebih besar pahalanya ialah macam mana? Kalau sekiranya dia memberi manfaat pada orang lain, bukan pada diri kita saja. Tapi walaupun begitu, untuk diri kita tu mestilah ada lah untuk diri kita tadi. Kerana itulah ulama-ulama bersungguh-sungguh mereka itu di dalam melakukan amal ibadah, kerana mereka sudah ada ilmu dan ada keyakinan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bekal untuk menuju Allah Taala. Jadi itulah beberapa yang disebut oleh Syekh Asy-Syirbini dalil yang menjadi memberi semangat kepada kita untuk belajar, untuk belajar. 3 ayat Quran, 3 hadis Nabi, dan ada 4 asar ini daripada Sayyidina Ali, ada 1, kemudian daripada Imam Asy-Syafi'i, ada 2 lah, Imam Asy-Syafi'i, kemudian daripada apa namanya Ibnu Umar ada 4 daripada asar. ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم. Ini kita sambung semula insya-Allah jika ada ruang. Sekarang itu saja. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka